السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya baru sampai daripada Kuala Lumpur. Tadi bermesyuarat, ada mesyuarat di Selangor, dan kemudian baru sampai. Cuma saya nak sebut sebelum saya terlupa, InsyaAllah dalam minggu ni ada beberapa event ataupun beberapa program yang penting. Kita di dalam bulan Rabiul Awal ini, di Perlis ini, kita membuat program Zikrar Rasul, mengingati Rasul. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja dilahirkan di bulan ini, juga wafat di bulan ini. Dan kita juga kebetulan insya-Allah akan diziarahi oleh seorang tokoh terkenal, alim di dalam hadis dalam mazhab Malik, iaitu Syekh Al-Allamah Sa'id Kamali, yang akan sampai sehari dua nanti, dan ada programnya di Kuibs. Jadi harap-harap insya-Allah sebanyak mungkin kita boleh hadirlah, terutama yang faham bahasa Arab. Yang tak faham pun kira buat faham lah. Okey. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'an fa'allimni ma yujzi'uni min. Faqala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadithu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan mensahihkan hadis ini oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban maksudnya dia memasukkan di dalam sahihnya, dan Daruqutni juga, dan Al-Hakim dengan memasukkan hadis ni di dalam Al-Mustadrak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni adalah hadis yang sahih di atas syarat Imam Muslim. Dan insya-Allah kita dari masa ke semasa akan memberitahu apakah yang dimaksudkan syarat Muslim, syarat Bukhari dan seumpamanya. Hadis ni daripada Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa, namanya Abdullah, bapaknya Abu Aufa. Disebut Abi Aufa tu sebab bin. Ini siapa yang belajar Arab dia tahulah di sudut grammar ni. Abdullah bin Abi Aufa, dia dan bapaknya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Aufa namanya adalah Alqamah bin Qais ibn Harith al-Ashlami. Alqamah bin Qais bin Harith al-Ashlami, iaitu dikenali dengan Abu Aufa. Mereka merupakan orang yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan. Ada peristiwa-peristiwa banyak yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
peristiwa-peristiwa itu yang penting yang disebut dalam Al-Quran. Kalau sahabat terlibat di dalamnya, maka dia akan disebut dia terlibat kerana bagi menunjukkan kedudukan sahabat itu. Peristiwa yang paling penting, umpamanya yang paling penting ialah Badar. Dia akan sebut wahwa min ahlil Badar, dia di kalangan ahli Badar. Bila sahabat itu ahli Badar, ranking dia, kedudukan dia tinggi. Dan biasanya apabila ada krisis, sahabat akan kata hadza laisa min sya'nukum wa innama sya'nu ahli Badar. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Maksudnya kamu tak boleh, kamu bukan level kamu campur, ni ahli Badar. Bagi menunjukkan pentingnya mereka yang terlibat di dalam peperangan Badar. Dan demikian juga peristiwa-peristiwa yang lain. Karena Badar umpamanya, qad ghafarallahu lakum ma taqaddama min dzambikum wa ma ta'akhkhar. Seperti mana Nabi SAW menyebut kepada Hatib bin Abi Balta'ah bahawasanya Allah ampun dosa kamu yang terdahulu dan dosa kamu yang kemudian. Maka peristiwa-peristiwa seperti Uhud, Khandaq dan seumpamanya, antara peristiwa yang penting ialah peristiwa Bai'atul Ridwan, peristiwa perjanjian Ridwan, yang mana sahabat mengangkat janji setia dengan Nabi SAW di bawah pokok Ridwan, sehingga Allah menyebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah meredai orang-orang mukminin yang mana mereka berbai'ah kepadamu di bawah pokok. Yakni peristiwa Ridwan. Sebab itu disebut dia terlibat di dalam peristiwa Ridwan. Jadi Abdullah bin Abi Aufa, bapa Abi Aufa, terlibat di dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, terlibat juga di dalam peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi biasanya yang terlibat dengan Bai'atul Ridwan akan terlibat juga dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan ini merupakan keistimewaan yang kenapa bila sahabat itu diperkenalkan disebut apa peristiwa yang ia terlibat. Dan ini adalah keuntungan besar yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Allah Azza wa Jalla kadang-kadang mentakdirkan kita dengan sesuatu peristiwa. Kita dipilih, saqallahu ilaina. Allah bawa kita terlibat di dalam peristiwa itu. Mungkin pada hari peristiwa itu berlaku, sebahagiannya ia perit dan pahit. Tetapi akhirnya kita mengetahui fadilat peristiwa itu. Badar, saat Nabi bukan mau peperangan. Kan Nabi kata wala tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita bertemu dengan musuh. Tapi fa idza laqitumuhum fathbutu, bila kamu jumpa juga musuh, tetap jangan lari. Peristiwa Badar, tapi fadilat. Peristiwa Uhud, walaupun tewas, disebut ini orang Uhud. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita juga terlibat dengan peristiwa yang Allah redha dalam hidup kita. Manusia ni dia suka peristiwa-peristiwa hak seronok. Macam itulah tu saya kata, bila ada orang alim, saleh, alim, orang alim datang, macam yang kita akan ada program-program ni, kita hadir, sekurang-kurangnya kita ada ingatan, pernah kita bersalaman dengan dia, berjumpa dengan dia. Mungkin kita boleh dengar pada zaman ni melalui YouTube dan seumpamanya, tapi berjumpa, liqa, luqya, berjumpa itu sesuatu yang penting. Sebab itu bukanlah tarahnya macam Nabi, tapi perjumpaan penting. Sebab tu di dalam hadis juga ada bab berjumpa. Kan? Kena bab berjumpa. Seseorang itu tidak menjadi sahabat Nabi sehingga dia berjumpa. Walaupun kadang-kala dia berutusan dengan Nabi. Najasyi, Ashamah, Maliku Habsyah, Raja Negeri Habsyah. Nabi berutusan dengan dia. Tapi dia bukan sahabat Nabi. Sebab apa? Tak pernah berjumpa. Macam saya bagi tahu, untuk jadi sahabat Nabi bukan mesti tengok Nabi, mesti
berjumpa. Man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, mati di atas iman. Ada sahabat tak pernah tengok Nabi. Seperti siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Buta, tak pernah tengok Nabi. Tapi laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Tapi jumpa saja pun tak guna juga. Dalam keadaan tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab pun jumpa juga, tapi tak beriman. Tak guna. Tak berguna. Sebab tu Nabi jumpa dengan iman. Kita pun, saya nak cerita peristiwa, kita sertai. Ni tu utama anak-anak ataupun adik-adik kita yang masih muda. Banyakkan peristiwa penting. Aku pernah jumpa dengan tokoh ni. Aku pernah jumpa. Ia memberikan satu makna di dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Walaupun sama juga kuliah. Tengok di rumah pun boleh live. Hadir kuliah, satu perkara yang lain. Mudah-mudahan bukan kuliah saya sajalah, kuliah siapa-siapa saja. Kerana ada kesannya yang lain. Ada kesan yang lain. Abdullah bin Abi Aufa dia kata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki, dia tak beritahu nama dia. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata dia, inni la astati'u an akhadha min al-Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni min. Dia kata, aku tidak mampu untuk mengambil sedikit pun daripada Quran. Maksud aku tak boleh nak ingat Quran. Sikit pun tak boleh ingat. Maksud Fatihah pun tak boleh ingat. Fa'allimni ma yujzi'uni min. Ajarlah aku apa yang cukup untuk aku, yang boleh memadai untuk aku. Dia tak tahu ni. Kita kena ingat, kita sedang membaca kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ni fokus dia ialah hadis-hadis tentang hukum. Walaupun hadis itu ada pengajaran dia yang lain, tapi dia nak fokus hukum. Maksudnya kita di dalam bab sifatus salah, bab sifat, kitab sifatus salah, dalam kitab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak cerita tentang apa ni? Ada kaitan dengan salat. Walaupun hadis ni tak nampak directly tentang salat, tapi hadis ni digunakan oleh para fuqaha berkaitan dengan salat. Iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang yang apabila nak semayang tak tahu apa nak baca. Fatihah pun tak boleh. Baru tadi masuk Islam, terus nak solat. Fatihah belum hafal. Apa dia? Apa bacaan yang boleh untuk dia ganti tempat-tempat bacaan Al-Quran yang dia tak boleh baca? Khususnya Fatihah. Itu dia punya isu yang nak diangkat di dalam hadis ni. Faqala, maka Nabi SAW kata, Qul subhanallah, katakanlah subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat ni wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ada riwayat setakat illa billah sahaja. Jadi ada berapa perkara, berapa benda yang Nabi sebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Berapa? 5. Di dalam riwayat ini, tambahan kepada riwayat ni, yang sini dia bawa setakat ini saja, tapi tambahan
pada riwayat ni. Cerita dia yang lengkap. Apa lelaki ni buat? Riwayat Abdullah bin Abi Aufa ni, dia kata lelaki ni, dia bila dia kata fajama'a asabi'ahul khams. Dia pun kira jari dia yang 5 ni. Hak tadilah 5 ni. Dia tanya, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, hadza lillah famali. Wahai Rasulullah, yang ini ni untuk Allah, aku dapat apa? Dia tanya, yang ni semuanya puji Allah, aku tak ada apa. Contoh, mungkin kalau kita tengok orang yang tengok, apa ambil tanya soalan macam tu, bagus lah ni, kan? Tapi soalan dia sangat bermanfaat untuk kita. Dia kata, famali, apa yang aku dapat? Yang ni tak apalah aku puji Allah. Bukan maksud dia tak setuju puji Allah. Sebagai timbalannya, apa dia yang Allah bagi kat aku? Jadi Nabi sebut balik benda ni kat dia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nabi tambah kat dia, Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Jadi berapa? 5. Yani Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah aku. Warhamni, dan kurniakan rahmatmu padaku. Sekali saya akan urai. Wa'afini, dan afiatkanlah aku. Yang ni pelihara aku daripada benda-benda yang tak molek, benda-benda yang bahaya, yang tak bagus. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Warzuqni, dan berikanlah rezeki padaku. Jadi berapa? 5. Dia pun faqabada kaffai, dia pun kira, ambil dua-dua, cukup. Nabi kata, wa amma hadha qad mala'a kaffaihi bil khair. Adapun dia ni telah memenuhi tangan dia dengan kebaikan, dengan semua benda baik lah. Penuhlah jari dia ni. Tadi dia kata 5 sebelah je, tak ada kan? Yang ni je saya tak ada. Jadi Nabi bagi kat dia. Jadi bila kau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Puji bagi Allah, balasan Allah mereka kita. Seakan ini adalah janji, yang ni untuk Allah, kau sebut yang ni, yang 5 ni, yang 5 ini untuk kau. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, saya nak sebut sedikit tentang ungkapan ini sebelum saya pergi kepada isu hukum dalam hadis ini. Laki ni dia datang pada Nabi SAW. Dia tak boleh nak baca Quran. Ini adalah kaedah dalam agama. Nabi tak kata hang pulun dah baca. Memang dia nak kena pulun baca, tapi nak semayang, kalau nak semayang lagi 5 minit macam mana? Nak semayang lagi setengah jam macam mana? Kan? Dia, idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum. Kata Nabi, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perkara, kamu datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Dalam agama, dia boleh berlaku 2 keadaan. Apabila seseorang tu tak mampu langsung, kadang-kala dia gugur, tak payah buat. Kadang-kala dia beri gantian yang lebih mudah. Tak mampu tu, ganti dia apa? Ganti apa? Tayamum.
Tak mampu baca Fatihah, ganti dia zikir. Seperti yang disebut di dalam hadis ni. Okey. Ini agama. Dan bila kita tengok kerangka agama, kita akan semakin mempercayai dia adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia ni dia buat agama dia, aku suruh yang tu lah. Tapi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dia tidak buat agama. Agama tu yang kita lihat, tak boleh berwuduk, ganti dengan tayamum. Tak boleh baca ni, tidak boleh sapu di atas tangan balutan, sapu di atas balutan. Dan kemudian sapu di atas serban dan seumpamanya, sapu di khuf. Itu semua pelaksanaan. Tapi misi ataupun core di dalam agama itu, apa yang ada dalam ajaran agama itu, apa dia? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahu daripada kamu mudah, Allah tak mahu daripada kamu payah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan taklif, burden, memberikan bebanan apa yang kamu tidak mampu. Allah tak berikan bebanan illa usaha, melainkan apa yang kamu boleh buat. Maksudnya itu dia punya trust, yang lain tu pelaksanaan dia. Menunjukkan ini agama yang bukan direka-reka. Maksudnya benda ni, kalau manusia kita kata well designed, well planned, satu agama yang ada kerangka dia. Bukan satu orang kalau balu duduk nak reka agama. Ada tadi kita mesyuarat agama millah hadi minallah ke apa, hak muncul ni macam-macam duk muncul, depa duk mesyuarat. Tapi kesemua agama ni buat ajaran sesat ni, kesemua depa sama, adik-beradik depa ni, walaupun kawan ni kata hak ni sesat, hak lain dia kata tak sesat. Cerita dia mimpi, dia ni mimpi jumpa ni, dia ni mimpi jumpa ni, mailah ajaran agama dia. Kan sebenarnya depa kawan ni pun buat hukum bincang-bincang mesyuarat, kita sesat. Sebenarnya kalau bangkit menyanyi, kita serupa kan pakat kau iktiraf dia ni, kau iktiraf dia ni, hari tu kau iktiraf mimpi kau ni, sekarang kau tak mau iktiraf mimpi kau ni. Tapi agama tak macam tu. Agama kata rujukan agama Quran dan Sunnah. Quran ada, tak ada Quran, tak ada hatta satu huruf tambah, satu huruf luar tambahan yang orang tak tahu, tak mungkin ada. Sunnah, ada sunnah yang sahih, ada sanad hadis, boleh dinilai hadis. Yakni manusia boleh ada dawabit, ada ikatan dia. Tapi kalau saya kata mimpi dia, semalam saya mimpi dia suruh saya buat zikir ni. Kawan ni pula kata saya pula mimpi Nabi mai, dia suruh, pakat mimpi. Tak ada dawabit. Tapi agama ada dawabit. Daripada dawabit tu munculnya benda-benda yang lain. Yang kita lihat itu ialah terjemahan dia. Tayamum, sapu khuf, qasar, jamak. Ia adalah terjemahan daripada yuridullahu bikumul yusra. Allah mau daripada kamu mudah. Okey. Hadirin yang dirahmati Allah. Dia kata dia tak mampu, Nabi kata qul subhanallah. Katakanlah subhanallah. Subhanallah ni tuan-tuan semua duk kata subhanallah. Apa maksud? Kita terjemah maha suci Allah. Kan? Kita ini dinamakan dengan tasbih. Mauqi' pada masdar subhanallah. Maha suci Allah. Suci daripada segala kekurangan. Bila kita sebut subhanallah, segala yang kurang, yang cacat, yang apa sahaja, bukan Allah Azza wa Jalla. Segala yang mulia dan agung. Saya baru 2-3 hari ni tengok
kat next flip tu tentang black hole. Kan? Stephen Hawking apa semua ni, depa tu pun pening juga tak percaya Tuhan. Tapi dia duk heran tentang alam ni. Alam ni, dunia ni, bumi yang kita ada ni, tidak ada apa-apa dibandingkan besarnya alam ni. Kita kalau terletak dalam masjid ni, debu tu pun, kita bumi ni macam debu yang halus kena tengok dengan kanta. Itulah bumi dibandingkan alam yang luas yang Tuhan ciptakan. Berpuluh juta tahun cahaya untuk sampai. Sedangkan cahaya the fastest benda yang sampai. Luas dan besarnya kerajaan Allah Azza wa Jalla. Tuhan itulah yang kita sebut Subhanallah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Perkataan alhamdu tu, sebab tu orang Melayu terjemah segala puji, all praise, semua kepujian kepada Allah. Sebab apa? Segala puji. Kita puji presiden ke, sultan ke, raja ke, siapa ke, nothing dibandingkan kita memuji Allah Jalla wa'ala. Sebab itu di hadapan pujian Allah Azza wa Jalla, kerdil yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Tak ada yang diabdikan diri melainkan Allah. Allahu Akbar, dan Allah lah yang maha besar. Allah yang paling besar. Sehingga kita ia perkataan yang tak boleh lagi kita nak ungkapkan, melainkan itulah perkataan yang ada. Sedangkan hakikat Allah jauh lebih besar daripada perkataan kita. Sebab itu Nabi SAW apabila sujud, Nabi kata apa? La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Tidaklah dapat aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan Allah Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi dan yang maha agung. Al-Imam Ibn Qayyim kata, la haula wala quwata illa billah, ini sebenarnya panggilan memohon pertolongan daripada Allah. Istighatsah, yang ni istighatsah, minta kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Maksudnya sebab itu orang-orang yang dalam kesempitan hidup dan susah, bila dia ulang la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, berpuluh kali, beratus kali, dia akan melihat keajaiban bagaimana Allah menolong dia. Sebab itu orang yang sentiasa melazimi ratusan ribuan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata, Allah memudahkan urusan dia, memberikan keajaiban kepada perjalanan hidupnya, mendatangkan apa yang manusia rasa mustahil, membolehkan apa yang orang lain rasa tidak boleh. La haula wala quwata illa billah. Tapi bila kita baca tak la wala quwata illa billah, baca pula nak marah orang, la haula wala quwata illa billah, sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Sebab tu tuan-tuan, lazimi la haula wala quwata illa billah. Ada susah, masalah, pagi-pagi lagi banyakkan lagi haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang orang dia selalu nak tanya kan, bila manusia tak tahu sunnah ni, itu yang dicari. Macam mana nak panggil Abdul Qadir Jalani mai tolong? Macam mana nak panggil wali kutub mai tolong? Sunnah telah menyediakan semua. Memanggil Allah Azza wa Jal, la haula wala quwata illa billah.
Mula dengan pagi sebanyak-banyaknya, petang sebanyak-banyaknya. Keajaiban hidup. Ajaib, ajaib. La haula wa la quwata illa billah. Sesiapa yang melaziminya, dia akan dapat menyaksikan dalam hidupnya ajaibnya panggilan memohon pertolongan daripada Allah. Baca banyak-banyak sehari. 100, 200, 300. Sekarang zaman, bukan sekarang zaman sebahagian orang duk kira kan. Kira tu untuk diri kita lah. Bukan kita kata syarat dia mesti 300 ataupun 400. Tapi kita ilzamkan untuk diri kita sendiri. Supaya kita sentiasa. Bukan duk kira, oh 100 dah. Power main. Bukan macam tu. Itu maksud kita panggil dengan iman. Kita sebut dengan iman. La haula wa la quwata illa billah. Lelaki tu kata, hadza lillah. Fama li. Ini untuk Allah. Apa untuk aku? Nabi sambung lagi. Lepas baca 5 ni, kau sambung. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunlah aku. Perkataan orang Melayu ni, ampun. Ampun ni tidak cukup untuk perkataan ghafar. Arab ni Syekh kita, Syekh Banajat ni, dia orang Arab. Dia ni Syekh Banajat ni Quran hafal. Sahih kitab-kitab hadis hafal. Perkataan ghafar. Ghafar ni dia kambus, ditutup. Tanah tu dia ghafar. Allah ni dia tutup dosa kita supaya dia tak bangkit dah dosa kita di akhirat kelak, dan dia tutup dosa itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sebab itu bila kita sebut Allahumma ghafirli, bukan dia tahu hukum kita saja, tapi dia tutup supaya orang lain pun tak bangkit pasal dosa kita. Kerana semua kita ni, termasuk diri saya terutamanya, kalau Allah bukakan aib, tak ada siapa dapat bercakap, tak ada siapa dapat berjumpa dengan orang lain. Tapi Allah itu Ghafar, Ghafur, dia menutup dosa. Sebab itu bila kita sebut Allah maghfirli, kita rasa, ya Allah ampunkan, maksud padamkan dosaku. Mungkin perkataan padam lebih tepat daripada, lebih merangkumi daripada ampun. Maksudnya dia ampun tu dengan dia padamkan sekali dosa. Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni. Tadi yang kedua, Allahumma arhamni. Ya Allah, berikanlah rahmatmu padaku. Kita bila sebut Allahumma arhamni, kita tak ada rasa sebab kita tak tahu kita hidup dengan rahmat Allah. Dia rahmat kita, kita boleh hidup. Tuan-tuan, kalau Tuhan tak rahmat, manusia ada harta bunuh diri, bergaduh, hidup tak tenang, rumah besar, kereta besar, rahmat tidak ada, tak tenteram. Wa'afini, afiatkanlah aku daripada segala benda-benda yang aku takut, tak mahu. Allah afiatkan aku. Tengok, kita duk sebut tapi kita tidak menghayati makna. Wahdini, tunjukkanlah aku. Tuan-tuan, kalau Allah tak tunjuk kita, zaman sekarang 10 penceramah kita dengar ceramah macam ada idea. Fitnah. Manusia banyak keraguan di dalam agama. Macam-macam teori agama muncul. Allah mahdini, ya Allah tunjukkan aku. Bukan saja tunjuk dalam agama, tunjuk juga dalam urusan hidup kita. Yang kadang kita tak tahu nak buat yang ni, nak buat yang ni, nak buat yang ni, nak buat yang ni. Allah mahdini. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Wabah 5. Jadi Nabi kata, kau baca yang ni 5 untuk Allah, yang ni 5 untuk kau. Saya dia tanya, famali, untuk apa? Mana untuk aku?
Yang 5 ni adalah untuk dia, yang Nabi SAW telah ajar kepada dia. Okey. Hadirin yang dirahmati Allah. Berdasarkan kepada hadis ni, para ulama menjadikan hadis ni sebagai satu dalil bahawasanya bagi sesiapa yang tidak boleh membaca apa, tapi nak solat tak boleh baca Al-Quran, inilah yang dia baca. Tapi kalau dia boleh, kalaulah kata dia tak boleh baca Fatihah, dia baru hafal Qul Huwallahu Ahad, dia baca Qul Huwallah. Karena faqra'u ma tayassara min, baca apa yang mudah daripada Quran. Kan? Sekarang dia tak boleh, kalau Quran ada, dia baca Quran. Sekarang Quran dia tak ada. Dia baru masuk Islam, yang dia tahu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu saja. Yang itulah dia baca. Katakanlah yang tu pun dia tak boleh, dia hanya boleh subhanallah ya, dia baca subhanallah. Kerana idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu hal, satu perkara, kamu datangkan dengan kadar kemampuan kamu, itulah kemampuan. Subhanallah pun tak boleh. Katakanlah itu pun dia tak boleh, dia nak baca apa? Nak baca apa? Dia berdiri, dia diam je. Tetapi dia telah memenuhi rukun yang lain, rukun berdiri. Yang dia tak penuhi ialah rukun apa? Bacaan Fatihah. Jangan kerana dia tak boleh baca Fatihah, dia tak berdiri. Jadi dia berdiri, dia telah penuhi rukun. Fatihah dia tak boleh baca, dia diam. Seperti mana orang bisu. Orang bisu tak boleh baca, dia diam. Tambah kalau ada, dia bisu, dia tak boleh. Jadi kalau dia langsung tak boleh baca, maka dia diam. Kalau dia boleh baca, dia baca. Kalau dia boleh subhanallah, subhanallah. Kalau dia boleh yang lengkap macam ni, dia baca yang lengkap macam ni. Tapi kalau dia tak boleh, baru masuk Islam tadi, orang nak semayang lah, dia pun nak semayang, semayang Zuhur. Dia kata masa berdiri baca apa, dia tak boleh. Dia tahu Allahu Akbar, dia tahu. Saya pernah pergi dengar ceramah politik apa tu, tak biasakan kan. Dia pun Allahu Akbar, dia tahu apa-apa ya. Betul? Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu untuk dia. Kerana hadis ni Nabi SAW menunjukkan bahawasanya itu adalah penyelesaian bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, agama dinu yusr, inna dina yusr, kata Nabi. Agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada siapa yang memayah-mayahkan agama melainkan dia akan jadi payah. Ada qaul Abu Hanifah. Qaul ini tak dipersetujui oleh semua ulama. Tapi qaul ini keluar daripada Abu Hanifah. Iaitu dia kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Mungkin dia cakap dalam konteks orang Parsi. Ini pendapat Abu Hanifah yang tak dipersetujui. Maksud seolah-olah macam boleh baca edisi terjemahan. Kalau boleh baca bahasa Parsi, bolehlah juga bahasa Urdu. Kan? Bolehlah juga bahasa Melayu. Tambahan duk semangat mak kilau ni. Kan? Jadi pendapat ini walaupun keluar daripada, disandarkan pada Abu Hanifah, tokoh yang besar, tapi pendapat yang lemah, dia anggap tidak mu'tabar. Walaupun keluar daripadanya, tetap tidak mu'tabar. Di situ kekuatan diskusi, intellectual discourse, diskusi pemikir ilmuwan di dalam Islam ni. Dia tak kata, hang siapa dia kata boleh bahasa Parsi, kita orang mazhab Hanafi kira boleh je lah. Tidak begitu. Ini pendapat yang luar
daripada argumen yang kuat untuk diterima, maka jika dia tak boleh baca, dia pergi kepada hadis ni, iaitu dia membaca zikir-zikir ni. Jika itu pun tak mampu, dia berdiam sahaja. Tidak digantikan Quran dengan edisi terjemahan dan seumpamanya. Kita azan dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah tuan-tuan, setakat itu huraian kita bagi hadis ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, dan kita akan sambung hadis yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah kuliah kita berjalan seperti biasa. Walaupun sebahagian orang duk tanya pilihan raya bila nak mula, kuliah tidak ada kaitan dengan pilihan raya, melainkan mereka yang hadir yang terlibat dengan calon saja. Ramai orang negara ni duk bising. Ada bising pasal pilihan raya, ada bising pasal naik banjir, ada bising pasal bajet, bentang macam mana. Dan ini semua memberikan kepada kita satu desakan dalam diri kita ini, supaya kita berfikir dengan apa yang sedang berjalan di sekeliling kita ni. Keadaan manusia ni hidup pada zaman fitan. Hari demi hari kita akan hidup dalam fitnah yang lebih banyak.
Kan? Orang yang al-qa'idu fihi, orang yang khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih selamat daripada orang yang berdiri. Maksudnya orang yang terlibat lebih banyak, lebih bahaya keadaan dalam dunia yang fitnah. Dalam masa yang sama kita melihat dunia kekurangan tokoh-tokoh. Kita ada kematian Dr. Al-Qaradawi yang hari itu kita sebut. Kita kematian juga Usamah bin Abdul Azim, seorang tokoh usul fiqh, alim daripada Universiti Azhar, daripada aliran Azhar ni ada orang aliran Salafi juga, yang begitu dahsyat manusia mengiringi jenazahnya yang begitu ramai, kan? Ini adalah antara kurniaan Allah kepada orang-orang saleh yang meninggal. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Ad-Durrul Kaminah menyebut tentang bagaimana dahsyatnya sambutan jenazah Syekhul Islam Ibn Taymiyah pada hari dia meninggal, sehingga tidak pernah Dimashq menyaksikan sebanyak itu orang-orang yang berusaha untuk memegang usungan jenazah Ibn Taymiyah rahimahullah. Begitu punya ramai, sehingga dikatakan sampai yang berlebih-lebihan yang pergi, yang melihat dia pada malamnya dengan mimpi-mimpi yang baik, melihat Ibn Taymiyah. Pada hayat dia dipenjara oleh pemerintah, dituduh sesat kerana fatwa-fatwanya, termasuk fatwa talak 3 jatuh 1. Pada hari kematiannya, manusia keluar dengan jumlah yang begitu dahsyat. Kata Ibn Hajar, hari itu menjadi saksi siapakah yang khianat dan siapakah yang jujur. Sampai patah tempat pengangkat jenazah Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan manusia di Malaysia ni ada orang kadang-kadang tak apa-apa kan. Yang sebahagian yang dok kata kat Ibn Taymiyah, dia pun tak pernah baca buku Ibn Taymiyah ni. Tak pernah pun. Macam orang yang kata geng-geng tu kata Allah sama dengan manusia ni. Anak murid dia hak jenis tak tahu apa ni percaya. Itulah pokok tu dia kata, sebab tu dia pun tak sambut maulid. Kan? Dia percaya. Dia tak. Kita kata di Perlis ni, kita ada zikrar Rasul. Kita sepanjang bulan Rabiul Awal, kita jadikan bulan ilmu, memperkatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta masjid-masjid, sebab tuan-tuan tengok masjid-masjid banyak buat program zikrar Rasul, zikrar Rasul. Menceritakan tentang kelahiran, kehidupan, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan sahaja dicintai, dia diikuti. Ada mungkin manusia lemah tak dapat ikut, tapi mesti akur bahawasanya yang terbaik di dalam agama ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bila buat majlis maulid, sakan sambut seolah-olah Nabi datanglah majlis mereka. Tapi bila kita bagi tahu sunnah Nabi, Nabi buat macam ni, Nabi tak buat macam ni. Pokok ni nak kira ada dalam hadis. Hak tak ada dalam hadis dia tak mau. Lain kali jangan pakai mikrofon dia. Kita cakap soal ibadah, kita cakap soal beragama. Tapi bila sampai kepada ni, oh dia kata depa ni semua ni cerai, tak sambut nampak. Tak belarak. Hadir ke dalam solat beramai-ramai ialah perarakan menjunjung titah perintah Nabi. Solat berjamaah ialah perarakan menjunjung titah perintah Nabi. Mempertahankan Nabi apabila bertemu dengan mimpi syekh, dengan hadis Nabi, kita kata pegang hadis Nabi, bukan pegang mimpi. Itu ajaran Nabi. Nabi kata taraktu fiikum amrain ma im tamassaktum bihi ma lan tadillu abada.
kitab Allah wa sunnati dalam Muwatta' Malik. Aku tinggalkan dua perkara. Kamu kalau pegang, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah dan sunnah. Yang ni yang Nabi tinggal. Kitab Allah dan sunnah. Kita cari apa yang ada dalam kitab Allah dan dalam sunnah untuk jadi hujah kita. Sebagai orang dia tak minat. Dia nak pergi cari rambut ke siapa ada simpan. Rambut siapa pun kita tak tahu. Kasut ini kasut ni. Kasut Nabi. Boleh kasut Nabi lepas mai kot kita di Melaya ni. Di Malaysia ni. Kawan yang ada kasut Nabi tu boleh pula duk bagi ke dia, awak balik main. Kemudian member-member semua pakai duk main pegang. Apa menasabah? Kalau sungguh pun ada takdan ke kita. Sebab itu para ulama dia kata, semua benda-benda ni sebahagiannya dah habis, kebanyakannya antaranya ditanam bersama dengan orang yang memiliki tu. Kalau dia ada cepisan kain Nabi, dia tanam semasa dengan jenazah dia. Ni boleh main pula kot kita. Lepas tu pakat duk main lah, tuang sikit, lepas tu charge lah kan. Nak main tengok lah. Ini semua bisnes. Orang agama ni dia punya bisnes, otak dia pandai. Kan? Sebab tu ayat banyak ni RM1 boleh jadi RM15. Kerana ludahan ustaz. Dan kita, bila kita kata apa buat macam tu, dia kata no, Nabi ludah. Samakah hang punya ludah dengan Nabi punya ludah? Tadi hang kata Nabi yang agung tak sama dengan orang lain. Sekarang tampak tok guru hang dah sama macam Nabi. Sebab manusia sentiasa ada interest. Dia ada kepentingan di dalam beragama. Kalau dia bebaskan dari kepentingan itu, dia hanya jadikan agama hanya lillahi, untuk Allah, kita semua akan menganut agama seperti mana yang sahabat anut, iaitu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada soalan? Ada, terima kasih banyak. Saya ada mesyuarat pula satu lagi. Hidup ni banyak mesyuarat. Mesyuarat yang kita kata. Mesyuarat. Cuma tadi saya terima satu benda, saya nak cerita sikit. Bukan terima benda peninggalan kasut ke apa. Manusia ni manipulasi. Dia boleh manipulate benda yang kadang-kadang jadi betul belah dia walaupun tak betul. Saya baru hadir satu mesyuarat tu, saya nak sebut benda tu. Dia buat contoh dalam satu potongan video macam mana satu orang perampok yang pandai, satu orang perampok yang pakar ni, kata dia pergi merompak dengan satu kawan dia yang baru, anak murid dia baru nak belajar. Dia rompak rumah satu orang, dia masuk, dia pergi kat peti duit, dia buka, tengok duit begitu punya banyak. Kawan ni duduk tidur. Bila tengok duit punya banyak, nak keluar, tak boleh ni, bukan mudah ni, banyak. Dia kata kat anak murid dia, hak ikut dia ni, perampok hak baru nak belajar ni. Perampok yang Doremi ni. Kan? Dia bagi tahu kat perampok tu, hak kawan dia seorang lagi tu, hang buat keluar down troop hak kita tu, kita main-main. Dia kata apa ni? Sari polis tangkap kita lah, kita lambat kat sini. Buat keluar lah dia kata. Buat keluar, buat 3. Dia ni kata, apa ni? Ini bahaya. Kau dengar aku, kau ketua, kau ketua. Letak di meja. Buat keluar ayat Pepsi ke. Dia kata, kita merompak dulu. Buat apa nak minum kat sini? Aku keluar, buka. Dia tak satu. Anak murid dia satu, sini satu. Di meja. Minum ayat, main. Buka TV kuat-kuat. Dia kata. Buka TV kuat-kuat. Dia kata kau buka kuat-kuat, bangkitlah tuan rumah ni. Kena tangkaplah kita. Kau ketua ke aku ketua? Dia pun buka
TV kuat-kuat. Bangkit betul datang rumah tu. Tengok-tengok, weh perampok. Kau buat apa? Relax, kita main. Apa main? Dia tengok ni, dia panggil polis. Polis pun main nak tangkap dia berdua. Dia kata ke perampok. Dia kata kami bukan merampok. Kami main sini sebab dia ajak kami main judi. Dia ajak kami main judi. Polis tengok betul. Ni, polis pun tengok ayat pun ada 3. Kami main dengan dia tadi ni. Lepas dia kalah, dia kata kami rompak dia. Kami menang. Dia kalah duit ni. Dia tuduh kami rompak dia. Kemudian dia nak rapang kat polis. Dan dia ancam nak pukul kami pula. Terkejut tu rumah tu. Dia polis kata betul. Polis tengok TV buka, air ada, benda-benda selerot macam orang duk. Polis kata hang main judi dalam rumah. Dia kata dah kau tak main. Ni semua ni dia aku main dengan dia. Dia kalah tadi. Lepas tu dia kata tak apa, dia kata hamba keluar. Polis bagi amaran kat dia ni, hang buat main judi lagi dalam rumah, ambil tindakan. Dia kata kalau kami keluar, dia kata polis kau kena ikut kami. Sekali kalau dia bertindak kami, dia pukul kami pasal dia dah kalah. Lepas tu kami nak kena ambil duit kami ni lah. Kan? Jadi sekali kalau kami ambil ni, sekali bergaduh pula. Polis tak ambil duit hamba keluar. Dia kata kalau orang tu pandai, undang-undang pun dia boleh manipulasi. Macam itulah orang yang menyalahgunakan undang-undang, kesempatan dan macam-macam dalam semua negara. Dia gunakan kesempatan tu. Dia yang merompak, dia yang tibai duit negara, dia yang ambil segala harta kita, dia pula jadi hero. Ini bukan cerita, ni jauh punya cerita. Sebab itu kita kena hati-hati dalam manipulasi dalam dunia ini. Cerita negeri Afrika. So, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada manipulasi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.